أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Sadaqallahul Azim. Dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk ibadat kepada Allah semata-mata. Maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapa pun bersama-sama Allah. Dan bahawa sesungguhnya tak kala hamba Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan ibadat kepadanya, mereka hampir-hampir menindih satu sama lain mengerumuninya. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah beribadat kepada Tuhanku semata-mata. Dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesiapa pun. Katakanlah lagi, sesungguhnya aku tidak berkuasa mendatangkan sebarang mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan sebarang kebaikan bagi kamu. Katakanlah lagi, sesungguhnya aku tidak sekali-kali akan dapat diberi perlindungan oleh sesiapa pun dari azab Allah jika aku menderhaka kepadanya. Dan aku tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Aku diberi kuasa hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Dan perintah-perintahnya yang ditugaskan kepadaku menyampaikannya. Dan sesiapa yang menderhaka pada Allah dan ingkarkan bawaan Rasulnya, maka sesungguhnya disediakan baginya neraka Jahannam. Kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Golongan yang kufur ingkar itu tetap memandang engkau lemah dan kurang penyokong, wahai Muhammad. Sehingga apabila mereka melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, maka pada saat itu mereka akan mengetahui siapakah orangnya yang lemah penolong-penolongnya dan sikit jumlah bilangannya. Kalau ditanya bilakah azab itu, maka katakanlah, aku tidak mengetahui sama ada azab yang dijanjikan pada kamu itu sudah dekat, atau Tuhanku menentukan bagi kedatangannya satu tempoh yang lanjut. Tuhankulah sahaja yang mengetahui segala yang gaib. Maka ia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun, melainkan kepada mana-mana rasulnya yang diredainya untuk mengetahui sebahagian dari perkara gaib yang berkaitan dengan tugasnya. Apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian, maka ia mengadakan di hadapan dan di belakang rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya, sehingga perkara gaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan. Tuhan mengadakan malaikat-malaikat itu supaya ia mengetahui bahawa sesungguhnya dengan jagaan mereka rasul-rasul itu telah pun menyampaikan perutusan Tuhan mereka dengan sempurna. Padahal ia memang mengetahui dengan meliputi segala keadaan yang ada pada mereka, serta ia menghitung tiap-tiap sesuatu satu persatu.
Kita berada pada penafsiran ayat-ayat terakhir surah Al-Jin, iaitu bermula ayat ke-18 hingga ayat yang ke-28, surah yang ke-72 pada juzuk yang ke-29. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang tugas-tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas kita menceritakan tentang suasana, keadaan, sifat, hal ehwal jin, bagaimana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka telah menyebut dasar-dasar pegangan mereka tidak menyekutukan Allah, dan bagaimana jin menceritakan di kalangan mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Dan bagaimana Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada jin, demikian juga manusia yang istiqamah dalam agama Allah dijanjikan kekayaan dunia dan akhirat. Tapi siapa yang berpaling daripada Allah, maka dia akan menghadapi kesukaran dalam hidup. Semakin lama semakin sukar. Hingga hari tuanya, sampai hari dia menghadapi malakul mautnya, sakaratul mautnya, sehingga kuburnya, sehingga akhirat dia makin sukar, makin sukar, makin sukar. Ini janji Allah pada orang yang berpaling daripada perintah Allah. Maka pada ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menceritakan tentang tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada kepada manusia ataupun kepada jin. Dan bagaimana perkara yang perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada manusia dan jin, bahawa yang mendatangkan kemudaratan, yang mendatangkan manfaat itu hanya Allah Ta'ala. Yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Melainkan di kalangan hamba yang Allah izinkan mengetahui sebahagiannya, bagi menyampaikan atau menyempurnakan tugas dakwah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kata Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu ialah milik Allah. Maka jangan engkau menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Qatadah, orang Yahudi dan orang Nasara, bila mana mereka masuk ke gereja-gereja mereka dan tempat-tempat ibadat mereka, mereka akan menyekutukan Allah. Walhal gereja yang dibina, walhal biara yang dibina atau disebut biak, atau juga disebut sebagai pusat orang Yahudi berritual ataupun beribadat, padahal dibina benda itu semua untuk mentauhidkan Allah, beribadat pada Allah. Tetapi mereka sudah lari daripada landasan kebenaran agama. Lalu bila mana mereka masuk gereja, lalu mereka menyekutukan Allah dengan menyeru Isa AS dan Maryam. Dan Yahudi pula bila mana mereka masuk makbad atau biak mereka atau biara mereka, mereka menyeru Nabi Uzair dan mereka menyeru pendeta-pendeta mereka, sehingga mensyirikkan Allah Ta'ala. Maka ini adalah peringatan kepada Nabi SAW. Adapun masjid, maka sebagaimana ia dibina untuk mentauhidkan Allah, maka jangan ada pun sebarang perkara yang menyekutukan Allah. Kenapa Allah Ta'ala ingatkan demikian? Dia ingatkan pada Nabi SAW. Dia ingatkan kepada seluruh orang beriman. Kerana asas dibina rumah ibadat itu untuk mentauhidkan Allah. Tetapi bila manusia menyeleweng, maka tempat yang sepatutnya Allah diibadati telah ditokok tambah dengan berhala, dengan sekutu. Sebagaimana waktu dibinanya Kaabah tak ada berhala. Dibinanya Kaabah bagi mengingati Allah, menyembah Allah. Sehingga dimasukkan berhala-berhala yang macam-macam. Hatta gereja zaman dulu tak ada berhala. Maka datang penyelewengan, maka datang berhala. Demikian juga Yahudi. Mereka juga melakukan perkara yang sama. Dengan menyekutukan Allah, dengan meletakkan muktamad suatu perkara kepada hakam atau disebut rabai. Rabai mereka menjadi penentu agama mereka. Sehingga rabai-rabai mereka kitab baru dinamakan Talmud. Bagi menyaingi Taurat. Bahkan orang Yahudi lebih kuat berpegang Talmud berbanding Taurat. Ini bagaimana penyelewengan agama berlaku. Maka Allah ingatkan orang beriman. Wa annal masajida. Tempat ibadat orang Islam disebut masjid. Kenapa disebut masjid? Yang sujud. Daripada perkataan sajada yasjudu. Masjidan memberi maksud sujud atau tempat sujud.
untuk menunjukkan perhambaan sebenar kepada Allah. Yang kita dah beritahu, tidak ada agama yang menjadikan ibadat sujud sebagai ibadat, melainkan Islam. Dan sujud dianggap tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Sehingga kita diminta memanjangkan sujud. Sehingga kita disebut untuk memperbanyakkan sujud. Memperbanyakkan sujud kinayah simbolik kepada memperbanyakkan solat. Memperbanyakkan sujud kinayah kepada atau simbolik kepada perhambaan sebenar pada Allah. Maka bila Allah menyebut wa annal masajida, semua masjid-masjid itu lillah, milik Allah. Habis duk nama masjid, nama sekian-sekian ni masjid Fatimah Zahra. Ini masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Ini nama masjid Kampung 2. Ini nama masjid Kampung Pinang Sebatang. Habis bukankah masjid tu rumah Allah cukup sebut rumah Allah? Nisbah pada nama tadi untuk takrif, untuk orang kenal masjid ni nama apa, kat mana. Maka diharuskan masjid tadi, hakikat masjid itu ialah masjid, masajidun lillah atau masjidullah. Masjid Allah, rumah Allah. Masjidullahil haram. Kalau kita sebut masjid al-haram, rumah Allah yang dimuliakan. Masjidullahil haram. Tapi yang masjid-masjid dekat Malaysia, kat mana-mana negara dia sebut nama Masjid Sultan Muhammad Hassan, Masjid Sultan tu, masjid orang tu. Ini namanya ditakrif, bukan nisbah tadi untuk menunjukkan pemilikan. Syarat bina masjid dia bukan milik seseorang. Kalau seorang tu dia bina masjid atas milik dia, dia tak sebut masjid. Dengan maksud dia tak mengambil hukum masjid. Kalau dia nak roboh, dia boleh roboh. Macam orang buat resort, dia pun buat surau hak dia. Surau dia, dia nak roboh resort dengan surau-surau dia boleh roboh. Sebab itu bukanlah dibina khas untuk menyembah Allah, melainkan dia nisbahkan pada pemilikan resort kepada dia. Bila seorang tu bina masjid, ini tanah wakaf, ini yang tanah diwakafkan, dia ini semua diwakafkan. Maka tak ada seorang pun berhak untuk merobohkan masjid. Tak ada seorang pun mendakwa ini masjid saya. Awak boleh infak, tapi awak tak boleh milik. Itu masjid. Tidak ada orang boleh memiliki masjid. Kerana masjid Allah. Habis ada nama-nama, itu cuma untuk takrif, memperkenalkan, untuk membezakan satu-satu masjid, satu tempat dan tempat lain. Tidak kalau kita nak buat ceramah huru-hara. Ceramah kat mana? Masjid. Masjid mana? Masjidullah. Allah. Dah ke mana kita nak pergi ni? Tak tahu masjid mana, tempat mana. Keliru. Kan ini disebut sebagai nisbah ta'rif. Maka ini dibenarkan oleh Islam. Kemudian disebut tentang apakah sebab turun ayat ini. Kata Ibn Abbas, rombongan jin datang bertemu Rasulullah. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, i'zan lana. Fanashhadu ma'aka as-salawat fi masjidika." Wahai Rasulullah, izinkan kami untuk kami solat berjemaah di masjidmu. Maka Allah turun. Ini bukan masjid Muhammad, masjid Allah. Tak boleh sandar pada masjid Muhammad dengan maksud pemilikan. Jin ni kata, "Ya Rasulullah, izinkan kami nak solat dengan kamu di masjidmu." Disebut masjiduk. Maka Allah turun ayat ini, "Wa annal masajida lillah." Masjid tu Allah punya. Sebab jin ni baru masuk Islam. Maka bila dia turun menisbahkan masjid Muhammad, maka dia barangkali menyangka untuk menyembah Muhammad. Untuk beribadat pada Muhammad. Ada ruang-ruang mensyirikkan Allah dengan Muhammad SAW. Maka Allah ingatkan, masjid itu bukan masjid Muhammad, masjid Allah. Wa annal masajida lillah. Jangan sebut masjid Muhammad. Baik, yang saya sebut tadi habis, kalau orang sebut nama masjid sekian-sekian, itu takrif. Untuk memperkenalkan kepada yang baru masuk Islam, supaya dia sedar. Sebab kadang-kadang orang-orang baru masuk Islam ni, dia sebut Masjidullah, atau kita sebut Baitullah, maka dia pun keliru. Baitullah tu apa? Ada Allah ke kat dalam? Sebab kalau sebut masjid pulang, ada orang lah kat dalam. Maka nisbah tadi, nisbah tashrif. Nisbah memuliakan tempat ini, kalau tak boleh disekutukan, tidak boleh sembah melainkan Allah. Adapun nisbah pada makhluk, takrif untuk perkenalkan tempat ni. Nisbah pada Allah, tashrif, kemuliaan. Macam kita sebutlah rumah kerajaan. Ada kerajaan dalam tu? Kita sebut rumah kerajaan. Ada kerajaan dalam tu? Tak ada kerajaan. Maksud nisbah pemilikan, penguasaan kerajaan. Maka sebutlah bagi rumah kerajaan. Maka sebut rumah Allah, tashrif. Nisbah pada orang pula, takrif.
Ta'rif memperkenalkan. Tashrif memuliakan. Maka tak boleh buat benda yang tidak layak untuk rumah Allah. Tak boleh rumah Allah ni kita buat benda sia-sia, tak boleh. Ini tempat beribadat pada Allah. Maka tidak boleh diseru nama lain melainkan Allah. Inilah dia masjid Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa annahu, bahawasanya, lamma qama Abdullah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk solat. Berdiri dalam solat, yad'u, dalam keadaan menyeru Allah, membaca ayat-ayat Allah. Kadu yakununa alaihi libada. Jin tadi bersesak-sesak mengelilingi Rasulullah untuk dengar apa yang Nabi baca. Selepas rombongan jin yang memeluk Islam. Dan Allah menceritakan bagaimana jin yang kita sebut syiddatut ta'athur, cepatnya dia berinteraksi dengan Quran. Cepatnya jin ni kagum dengan Quran. Tentang jin-jin ni, sifat dia Allah jadi, yang lain-lain dia tak kagum. Bila dibaca Quran dia kagum, dia akan mendekatinya. Untuk tempelak kepada manusia yang ada akal lebih matang pada manusia, lebih matang daripada jin, kenapa kamu tak fikir benda ni? Jin yang terus beriman tanpa taradud, tanpa ragu-ragu. Yang kamu tak fikir sedangkan kamu kenal Nabi Muhammad SAW lebih daripada jin kenal Nabi Muhammad. Kamu kenal Nabi Muhammad SAW yang benar, yang jujur, dan kamu tahu Nabi tak berdusta, dan wahyu ni pun kamu ni pakar bahasa Arab. Tapi kenapa jin yang kurang ilmu pada kamu lebih cepat beriman? Bahkan mereka bila Rasulullah sembahyang bersesak-sesak nak dengar Nabi baca. Disebut oleh Allah libada. Libada ni khumum, berkerumun, seperti berkerumun pada hidangan. Macam excited. Rasulullah berdiri je solat, jin-jin semua excited. Jadi kalau tuan-tuan sembahyang baca Quran, jin excited, tak payah lari lah. Dia nak dengar. Jangan kita pula, oh macam ada bunyi lain satu, batalkan sembahyang. Takut. Jin dia suka dengar bacaan Quran. Dia excited. Dan saya katakan kesannya dia boleh beriman dengan cepat lebih pada manusia. Kemudian kata Allah, kul, katakanlah kepada mereka semua wahai Muhammad, baik manusia atau jin. Innama ad'u rabbi, aku berdoa memohon pada Allah. Aku menyeru kepada kamu, aku menyeru kamu kepada Allah. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukan dengan Allah akan sesuatu. Baik, Allah suruh Nabi SAW beritahu baik pada manusia, baik pada jin. Kagum dengan Quran ke, kagum dengan bacaan Quran. Apa yang Nabi nak seru sebenarnya? Daripada semua kandungan ayat Quran, menyeru manusia kepada Allah. Sembah Allah. Semua kandungan Quran daripada A sampai Z. Apa kandungan ini nak ajak apa? Menyeru manusia menyembah Allah. Lepas tu saya dah sebut cerita-cerita dalam Quran. Semua pengajarannya nak beritahu tentang perintah beriman pada Allah. Dan larangan mensyirikkan Allah. Atau kita dah ulang. Kisah Ashabul Kahfi. Kisah yang beriman lawan orang kafir. Bagaimana mempertahankan prinsip keimanan walau terpaksa tidur dalam gua. Akhirnya bagaimana Allah datangkan karamah. Dan bagaimana kesudahan orang kafir tadi akhirnya jatuh. Digantikan kerajaan Islam. Semua kisah Quran, semua kisah menandakan pertentangan, pertembungan syirik, kufur dengan Islam. Maka Nabi SAW diminta, beritahu baik jin baik manusia. Aku ni, apa yang aku baca Quran ni semua, apa yang aku dakwah siang malam ni, menyeru kamu untuk menyembah Allah. Wala usyriku bihi ahada, dan tidak mensyirikkan Allah. Jadi inilah Islam. Kalau tuan-tuan nak faham Islam dengan makna semuanya, apa maksud? Jangan menyembah selain Allah. Jangan sekutukan Allah. Maka kalau kita faham makna ubudiyah pada Allah dan tidak menyekutukannya, maka kita dah dapat makna sebenar Islam. Berarti Islam melarang kita melakukan perkara khurafat. Kerana ada unsur syirik. Islam melarang kepada kita percaya benda tahyul-mahyul. Kerana unsur syirik. Islam melarang kita percaya kepada kemudaratan datang daripada fulan bin fulan. Kerana dia unsur syirik. Islam melarang kita percaya bahawa obat sekian-sekian menyembuhkan penyakit. Kerana unsur syirik. Kerana semua itu dalam ruang lingkup ikhtiar. Bukannya ruang lingkup peribadatan. Maka peribadatan kita yakin, kita percaya bahawa yang berkuasa mutlak itu Allah, yang tahu mutlak itu Allah, yang menyempurnakan, yang mencipta itu Allah. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jin diberitahu, manusia juga diberitahu. Qul, dan katakan lagi pada mereka semua. Apa kandungan yang aku bawa ni? Ini aku sebagai Rasul. La amliku lakum darran wala rasyada. Aku bukan pemilik manfaat, aku bukan pemilik mudarat, bukan juga pemilik hidayah.
Ayat ini turun bila mana orang-orang musyrikin yang tak mau beriman. Dan kuat pula penentangannya. Bahkan jatuh lebih rendah daripada jin yang lebih mudah beriman daripada manusia. Maka Rasulullah diminta beritahu kepada orang kafir, aku memang tak ada kuasa untuk beri hidayah. Yang beri hidayah Allah. Aku tidak boleh memberi apa-apa pemudarat. Kalau kamu tak nak beriman dan sebagainya, maka mudarat itu datang dari Allah. Dan aku tidak berkuasa memberi hidayah siapa pun kamu. Kerana yang beri hidayah itu Allah. Maka di sini ayat ini untuk mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami tentang peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah yang selebihnya tawakal pada Allah. Bukan makna bila kita dakwah maka orang pun terima. Itu urusan Allah. Tetapi semua para nabi dan rasul dan kita juga orang beriman diminta untuk tolonglah beritahu apa yang kita tahu. Sampailah kebenaran dari Allah. Orang nak ikut, tak nak ikut, itu bukan kuasa kita. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tak kuasa. Atas seorang suami tidak berkuasa pada isteri dia. Nampak macam kita gagah dengan atas isteri kita. Tapi kita tak mampu beri hidayah pada dia. Kalau jenis tak sembahyang subuh, kita nak boleh buat apa? Kita dah nasihat, dah cakap. Kalau jenis tak nak tutup aurat, kita boleh cakap apa? Suami pun sama. Jenis tak nak sembahyang, kita nak boleh buat apa? Boleh cakap je, cakap. Supaya kita tak putus asa. Kerana pemberi hidayah itu bukan kita. Mana-mana pendakwah yang berceramah, jangan putus asa. Bukan awak beri hidayah Allah. Habis kerja awak jangan berhenti menyampaikan. Kita ayah-ayah nasihat anak. Bukan kita yang ubah anak-anak kita. Tapi kita jangan berhenti dalam menyampaikan kebaikan pada anak-anak kita. Begitu kita kena faham dari sudut metod ataupun asas menyampaikan kebaikan. Kalau begini kita faham, kita tak pernah putus asa. Dan kita tak pernah berhenti buat kebaikan. Kalau saya yang beri nasihat, saya tak akan berhenti beri nasihat. Orang terima, orang tak nak terima, orang suka, orang tak suka. Jalan. Kenapa? Inilah nasihat daripada Allah. Maka Nabi SAW, ya tuan-tuan bayangkan Rasulullah berdakwah, ditolak, dihina, dimaki hamun, digelar, dilabel. Sebagai seorang manusia datang tak sifat lemah. Kita meniaga orang tak datang pun lemah semangat tu, tutup kedai. Jangan kata kalau kita ajak dia ubah perangai dia yang semua berhala, yang buat kemungkar, buat jahat. Lalu dia tentang, dihina. Bukan seorang, ramai pula. Mana mungkin ada manusia sekuat itu. Melainkan kalau dia memahami tentang sunnatullah. Sunnatullah sebagaimana kita kisahkan Nabi Allah Nuh AS. Sekuat itu Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Kita kadang-kadang nak istiqamah satu kebaikan pun dah lemah. Kita nak nasihat anak kita dalam tempoh dia berada di rumah kita pun dah lemah. Malah dah Ustaz cakap dengan anak saya tak dengar Ustaz. Anak kita baru duduk 4-5 tahun umur kita. Baru 4-5 tahun ni kita nasihat. Kita dah cepat rasa lemah. Kita nasihat suami kita baru 10-20 tahun dah rasa lemah. Tu kalau cerita Nabi Nuh macam mana? Ni Nabi Nuh isteri dia kafir. Contoh dengan Nabi Nuh tak didik isteri dia, didik. Demikian Nabi Nuh faham tentang dakwah kena berterusan, hidayah milik Allah. Macam tuan-tuan bekerja, kerja berterusan, rezeki tak dapat urusan Allah. Tuan-tuan tu kerja. Kalau tak dapat kita tahu, inilah ketentuan Allah. Oh saya dah buka kedai Ustaz, pagi-pagi tutup lewat malam. Tapi tak banyak. Itulah dia rezeki dari Allah. Tapi jangan berhenti kerja. Terus. Kalau awak tutup tu kedai lagi tak dapat apa. Nanti di sini Allah ajar Rasul supaya tidak berputus asa dengan usaha dan ikhtiar. Dan tugas yang mulia. Tugas yang mulia. Jangan putus asa. Itu tugas apa? Menyampaikan dakwah. Dan kita tahu tugas menyampaikan dakwah ni paling besar. Tuan-tuan ibadat untuk seorang-seorang. Bila tuan-tuan berdakwah ni untuk semua orang. Tuan-tuan asingkan diri sembahyang baca Quran itu seorang-seorang. Tugas yang paling berat ialah dakwah. Ajak orang. Cuba kita mulakan dakwah pada keluarga kita. Dah rasa berat dah. Jangan kata luar. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik seruannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Ini kadang-kadang isteri yang dakwah suami dah lemah dah. Senang minta cerai Ustaz. Yang suami yang dakwah isteri dah lemah. Baik saya cerai lah. Yang ayah dakwah anak rasa susah. Halau lah keluar rumah. Yang anak dakwah ayah macam susah. Tak payah layan orang tua ni. Biar mati cepat. Kita lihat bagaimana lemahnya kita dalam menyampaikan kebaikan. Kalau kita faham asas kebaikan, maka tak ada putus asa. Kerana kita tahu natijahnya terserah pada Allah.
Maka Rasulullah SAW diminta beritahu manusia dan jin. Aku tidak mampu mendatangkan mudarat kalau kamu tak dengar cakap aku. Ya, azab nak datang bila masa itu bukan urusan aku, urusan Allah. Allah nak lingkup dunia ke, nak lingkup kamu, itu urusan Allah. Tapi kepunyaan Allah. Dan aku juga tidak berkuasa beri hidayah. Tak ada tak ayat-ayat biar dia dengar kata. Ayat tu ada, dia dengar kata, tak dengar kata, itu nombor dua. Kalau setiap benda ada solusi semudah itu, kita tak jumpa orang jahat. Anak saya degil, ada tak ayat tak nak bagi degil? Ayat tu ada, tapi dia baik tak baik tu, kita tak tahu. Sebagai satu ikhtiar. Ada tak doa Ustaz nak cepat dapat rezeki? Ada doanya, tapi dapat tak dapat, itu nombor dua. Tapi doanya ada, sebagai satu ikhtiar. Ada tak doa nak elakkan penyakit kanser, penyakit angin ahmas? Ada. Tetapi yang menentukannya Allah. Kau sampai masa kena juga. Dan kita redha lah. Paling kurang kita dah beribadat dengan doa pada Allah. Taklah kita minta dengan jin ke karut marut ke, tak ada minta dengan Allah. Semuanya ada. Tapi kita kena ingat sebalik ikhtiar usaha kita, penentuannya Allah. Sehebat mana pun kita. Ini Rasul yang ada mukjizat. Bukan satu benda yang muktamad, dia boleh beri hidayah pada sesiapa dia nak. Maka Allah uji. Tuan-tuan tengok semua Rasul-Rasul yang Allah uji. Orang yang dekat dengannya tidak beriman. Semua Rasulnya diuji begitu. Ini Nabi Lut. Siapa yang dekat dengan tak beriman? Isteri dia. Ini Nabi Nuh. Isteri dan anak dia. Isteri dan anaknya. Ini kita sebut Nabi Ibrahim. Siapa? Ayah dia. Ayah dia. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Pak saudara dia. Bukan kaum yang kenal dia dan puji dia. Kaum lah yang Lahab. Pak saudara yang paling gembira waktu lahir. Berarak, ambil dia keliling Kaabah. Buat jamuan, merdeka hamba. Semua dia buat. Datang Suwaibah beritahu. Wahai Abu Lahab, adikmu telah melahirkan anak. Yang adik ipar kamu dia lahirkan anak. Itu isteri pada Abdullah, Aminah. Binti Wahab. Dia punya suka. Ni Suwaibah, kamu merdeka. Lepas tu apa dia buat? Buat jamuan. Sembelih unta. Bagi makan. Kerana kelahiran anak saudara, punya gembira. Orang yang paling kelihatan sebab Abu Lahab ni dia sayang Abdullah. Adik dia, Abdullah. Bila lahir anak saudara, sayang. Tapi apa dia buat lepas pada anak saudara dia? Semua benda dia buat. Allah uji Nabi SAW. Sehingga Allah menurunkan firman, innaka la tahdi man ahbab walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak boleh beri hidayah siapa yang kamu nak. Allah yang beri hidayah. Sebab itu kita mohon pada Allah. Kita tok wali ke tok guru ke bukan sebagai satu faktor anak-anak kita pun baik mutlak. Urusan Allah. Supaya tak ada orang sombong, tak apa. Saya, tok guru anak saya semua ikut saya. Tak payah sombong macam tu. Bagaimana Allah dah ubah lahir daripada rahim ataupun lahir daripada zuriat yang, daripada bapa yang tak elok, zuriat yang baik. Lahir pula daripada bapa yang elok, zuriat tak baik. Allah dah tunjuk belakang. Ini Ikrimah bin Abi Jahal, lahir daripada zuriat tak baik ni. Lahir daripada orang tak baik, mak ayah tak baik. Tapi Ikrimah baik dan mati syahid. Ini anak Nabi Nuh lahir daripada zuriat yang baik. Lahir daripada benda yang baik. Dia berkufur pada Nabi Nuh. Semuanya ada dalam surat Allah. Dan ada dalam apa yang kita baca dalam takdir Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata pada Nabi SAW, beritahu pada manusia. Kul, katakan pada manusia dan jin. Inni lan yujirani minallahi ahadun. Walan ajida min dunihi multahada. Sesungguhnya tidak ada yang mampu melindungiku daripada kemurkaan Allah. Dan aku tidak mengharapkan perlindungan selain daripada Allah. Kisah ayat ini, bila jin ni kata Muhammad ni dakwah-dakwah ni, sebab dia nak cari kepentingan dia, takut ada orang usik dia, apa kata kita tawarkan perlindungan pada dia? Kata jin-jin. Kadang-kadang bila dia nampak seorang tu menyeru pada sesuatu, kadang-kadang dia ada kepentingan dia. Maka dia pun takut orang sakiti dia, maka kita tolong dia, kata jin. Lalu Allah turunkan ayat ini. Wahai Muhammad, katakan pada jin ni, aku tak perlu pertolongan kamu. Lepas tu kita sebut semalam, tak payah minta pertolongan jin. Kita minta pertolongan dengan Allah. Aku yang jaga aku Allah. Dan tidak ada yang mampu menjaga aku selain Allah. Dan aku tidak akan minta perlindungan selain Allah. Kalau Allah nak menurunkan azab, tidak ada yang dapat menghalangnya. Jadi ini hakikat akidah yang Rasulullah tanam pada manusia dan jin. Dan ini juga merujuk kepada ayat yang sebelum kita baca. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa.
Sesungguhnya ada kalangan manusia-manusia meminta perlindungan daripada jin, maka semuanya jadi rosak. Kalau kita masuk hutan, masuk bukit, pergi pantai, pergi laut, kita tak akan minta perlindungan jin. Tak kena beri salam ni penjaga dia, tak payah. Pemiliknya kita beri salam pada Allah. Kita berdoa pada Allah. Dan banyak doa-doa yang Rasulullah ajar pada kita. Bila kita sampai satu tempat dengan minta perlindungan pada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Tak payah minta tolong hantu raya lah, jerangkung lah, tak payah. Ini syirik. Karena itu Nabi SAW beritahu, aku tak akan minta perlindungan sesiapa. Dan siapa yang boleh melindungi aku daripada kemurkaan Allah? Tak ada. Tidak ada yang layak diminta perlindungan melainkan Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita diajar dalam akidah kita. Kita bertawus. Kita meminta perlindungan daripada segala perkara kepada Allah Ta'ala. Sama ada kita berlindung kepada Allah daripada syaitan, daripada kejahatan diri kita, daripada kejahatan makhluk-makhluknya. Semuanya kita minta perlindungan dan penjagaan dari Allah. Sebab sebagaimana disebut dalam hadis Nabi, la manja wa la malja'a illallah. Tiada tempat selamat, tiada tempat berlindung melainkan di sisi Allah. Maka hanya di sisi Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian Allah menyebut lagi kalam Rasulullah dalam dakwahnya, illa balagham minallahi wa risalatih. Aku diperintahkan untuk terus menyampaikan daripada Allah dan segala perintah dan risalahnya. Ini kerja aku, tak payah aku fikir perlindungan orang. Perlindungan tu tak perlu aku fikir. Yang aku perlu fikir, dakwah ini mesti disampaikan. Kerana jin-jin berfikir Nabi perlukan perlindungan. Dan setengah-setengah kabilah pernah menawarkan perlindungan tapi dengan syarat. Dengan dakwah. Jangan baca Quran kuat-kuat. Maka Nabi membuang perlindungan ini. Ayah lindung saya dengan cara itu. Saya berlindung kepada Allah. Kerana bila Allah murka pada saya, tak ada orang boleh menghalang azab itu daripada mengenai saya. Contoh kita cerita orang marah. Apa pun dia nak buat dengan izin Allah jadi ke tak jadi. Tapi bila Allah yang marah, maka tak ada orang boleh menghalang kemarahan Allah. Manusia marah macam mana pun kita, kalau Allah tak izin tak jadi apa. Satu dunia marah kat kita. Allah tak izin dia tak boleh buat apa. Tapi bila Allah Ta'ala marah, satu dunia pertahan kita, jatuh kita. Maka Allah mengingatkan kita. Dalam hal perlindungan itu, mesti kepada Allah Ta'ala. Wa may ya'sillah, siapa yang menderhaka pada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannam, maka baginya neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya, abadan selama-lamanya. Rasulullah dah menyampaikan dakwah, lepas disebut tentang jin yang beriman, kemudian menyebut dasar dakwah, di tempat ibadat, di bernama masjid, untuk diseru Allah. Kemudian disebut dasar dakwah, bahawa apa yang Nabi bawa ialah menyeru manusia kepada beriman pada Allah dan tidak mensyirikkan dengan sesuatu. Dan menjelaskan bahawa yang mendatangkan mudarat dan bahaya itu ialah Allah Ta'ala, bukan manusia. Kalau kamu tidak mau beriman, kalau kamu derhaka, bersiaplah dengan hukuman Allah. Dan aku tak ada kuasa beri hidayah pada kamu, terpulang pada kamu. Bagaimana Allah sebut dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah satu kaum melainkan dia ubah sendiri diri dia. Aku tak ada kuasa nak ubah kamu, kamu boleh ubah diri kamu. Dengan maksud kalau kamu berfikir, kalau kamu nak cari kebaikan, bagaimana jin yang menyebut taharrau rasyada, yang mencari petunjuk, maka kamu jumpa. Tapi kalau kerja nak bangkang je orang cakap, tak nak fikir, maka kamu akan tahu tentang akibatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, perlindungan yang aku minta cuma dari Allah. Kemudian Rasul menyatakan, dakwah ini tetap aku teruskan. Kemudian Rasul bagi amalan, siapa yang menderhaka pada Allah dan Rasul, tempatnya neraka. Tak payah kamu nak persoalkan tentang aku, kamu ingat satu benda. Kamu derhaka pada Allah dan Rasul, tempatnya dalam neraka, kekal di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut wahyunya, hatta idza ra'au ma yu'adun, sehingga orang kafir bila mereka mendengar ancaman-ancaman yang dijanjikan, lalu mereka ini menyatakan ataupun menempelak Nabi SAW. Kami lebih ramai pada kamu, wahai Muhammad. Kami lebih kuat, kami lebih kaya. Kami ada segala-galanya. Yang kamu nak ancam kami, apa kekuatannya? Tetapi bila nak ancam sesuatu, pasti kita lebih kuat daripada orang yang kita ancam.
Kalau datang seorang budak, abang pakcik yang sombong dan saya tumbuk pakcik kan. Dia tengok budak ni kecil kau ni. Kau ada apa Sunat pun belum nak tumbuk orang. Kita marah ni. Ada geng ke? Ada mafia ke? Ada apa? Tak ada apa. Kosong. Bila seorang nak ugut orang, pastikan dia lebih berkuasa. Maka ketika mana Rasulullah mengingatkan mereka. Ingat akan janji Allah. Bila kamu derhaka kepada Allah dan Rasul dalam neraka. Wahai Muhammad, kamu ada apa? Kami lebih ramai pada kamu. Kami lebih kaya pada kamu. Yang ikut kami ni semua orang kaya, korporat, VIP. Kamu hamba-hamba. Bila Rasulullah ancam begitu, mereka memperli Rasulullah. Benda boleh buat. Maka Allah jawab. Fasaya'lamun. Kamu akan tahu. Man adha'afu nasiran wa aqallu adad. Siapa yang sebenarnya yang lemah, yang sikit penolongnya, yang sikit bilangannya, kamu akan tahu. Ni kamu belum tengok malaikat lagi ni. Kamu duk ingat kamu je ramai. Kamu tak tengok tentera Allah. Macam Israel hari ni lah. Dia rasa dia gagah. Mereka dikontrol Britain, dikontrol Jerman, dikontrol senjata, dikontrol. Kami ramai. Kami kuat. Kamu tak tengok lagi siapa di belakang orang beriman. Memanglah kamu bangga. Kamu boleh gunakan PBB, gunakan EU, kamu guna semua media-media dan sebagainya untuk mempertahankan kamu. Walaupun ternyata yang kamu buat tu paling teruk dan dahsyat, kamu tetap kata, oh Hamas yang buat teruk. Padahal kamu ternyata bunuh berpuluh ribu, lebih 20,000, mencederakan beratus ribu orang. Kejahatan kamu sehingga tak pernah dilihat sejarah sebelum ini, sejarah moden, teruk. Tapi dia boleh twist lagi kerana dia rasa dia ramai, dia kuat. Apa yang mereka boleh buat? Lalu Allah kata, fasata'lamun, kamu akan tahu nanti siapa sebenarnya kuat. Kerana di sisi Allah itu. Tapi bila kita tengok manusia, berapa sebenarnya jumlah bilangan manusia berbanding bilangan malaikat Allah. Jangan cerita kekuasaan Allah, cerita malaikat sudah dulu. Berapa jumlah malaikat? Atau kita cerita manusia yang bangga dia ramai, cuba tengok jumlah awak dengan jumlah ikan kat laut. Siapa banyak? Ikan kat laut ke awak banyak? Ni kalau ikan serang awak ni, mati belaka awak ni. Jangan kata yang lain-lain, nyamuk. Mana banyak nyamuk dengan awak. Ketika mana Namrus mencabar Nabi Ibrahim. Aku nak berperang dengan Tuhan. Lalu kata Nabi Ibrahim, kamu cukuplah berperang dengan tentera Tuhan. Apa dia tentera Tuhan? Kamu siap pada tentera kamu. Maka Namrus menyiapkan pada tentera untuk lawan dengan tentera Tuhan. Maka Allah menghantar tentera yang paling lemah sekali. Namanya nyamuk. Nyamuk. Tentera Namrus tengok, pelik kena lawan nyamuk. Dengan siap ni nak tengok tentera Allah ni macam mana. Baru hantar nyamuk, yang orang tak pernah tengok dia. Kita tak tahu mana peduli nyamuk-nyamuk tu. Tak pernah peduli. Datang nyamuk. Maka nyamuk ini bukan sekadar hisap darah dia, makan daging sekali. Habis tumpas tenteranya, lalu Namrus pun lagi ke istana. Seekor nyamuk kejar dia. Lalu masuk dalam telinga dia, hingga dalam otak dia, lalu makan dia punya otak sedikit demi sedikit. Maka dia pun rasa gatal. Dia ketuk kepala dia, gatal. Bila ketuk kepala benda gatal dalam tak tahan, dia suruh dia punya perompang simpanan dia paling lawa untuk ketuk pakai terompah. Ketuk, lihat dia dihina. Tuan-tuan tengok raja kena pukul di slipper, tuan-tuan rasa apa? Ni raja, ada seorang ambil slipper, pukul kepala dia. Tuan-tuan rasa dia raja ke? Hinanya. Itu Namrus. Yang pukulnya orang pada saya pukul-pukul akhirnya pecah kepala. Kenapa? Dia tak ada otak, dah kosong. Nyamuk. Kalau kita baca tafsir, setengah-setengah tafsir kata nyamuk yang masuk tu nyamuk yang cacat. Yang sebelah sayap tak ada. Nak beritahu selemah-lemah tentera Allah kamu dah kalah. Jangan kata Allah hantar tentera besar. Lihat. Fir'aun. Apa tentera Allah? Laut je. Gulung semua mati. Tak payah ada senjata apa-apa. Nabi Allah Musa tak ada senjata apa-apa melainkan tongkat. Dan ini Bani Israel tak ada senjata apa-apa. Pasrah pada Allah, tawakal, lari jalan. Senjata dia cuma kaki dia 2 batang lagi ke depan. Sehingga digulung oleh laut. Mati semua. Tentera-tentera elitnya, komandonya, paskal habis. Tenggelam habis kalau kita sebut hari ni skuad-skuad yang kita namakan skuad elit. Habis mati belakang. Fir'aun ni ada skuad elit dia ni. Semua mati dengan Fir'aun sekali. Maka ini menunjukkan bagaimana Allah akan tunjuk siapa ramai tentera sebenarnya nanti. Duk bangga dengan orang berapa kerat ingat ramai. Tak ramai. Allah hantar je virus habis. Mati. Allah hantar je penyakit. Tengok kita hari ni. Kita manusia bilion. Hantar COVID je. Huru-hara dunia COVID. Nak makan pun tak boleh. Sebab apa? Kena cek suhu. Paksa masuk kat rumah. Boleh masuk.
Masuk pun masuk pintu belakang kat kedai. Gaduh kedai nak boleh masuk tu. Tu baru hantar tentera COVID. COVID lemah sekali tu. Atau kalau hantar lagi kuat apa yang kita ada. Sebab tu kata Allah fasata'lamun. Kamu akan tahu siapa kuat sebenarnya. Kamu duk ingat orang yang ada banyak ni, kuat, harta kamu. Tengok siapa kuat nanti. Jadi sejarah telah menunjukkan tentera-tentera yang mengaku kuat. Bagaimana dibinasakan. Namrud dibinasakan oleh tentera Allah Ta'ala. Yang kecil. Fir'aun. Dan demikian juga lain-lain. Kaum Samud yang gagah kuat. Datang pada mereka ribut. Datang pada mereka petir. Habis. Kita hari ni datang banjir, kita boleh buat apa? Kata satu dunia, bila datang banjir boleh buat apa? Tanya. Apakah tentera beri manfaat untuk tolong? Tentera tenggelam. Siapa boleh sekat langit daripada hujan? Ada teknologi. Biar langit tak boleh hujan. Kalau hujan pun sikit-sikit. Tak ada teknologi kita. Habis kuat ikhtiar kita buat longkang. Kuat hati ikhtiar kita buat longkang. Nak suruh canggih sikit nama smart longkang. Lawa sikit. Smart longkang. Canggih sikit. Tapi tenggelam juga. Kita cuma menjenamakan secara nama nak sedap hati. Realiti datang sekian. Musibah yang tidak terduga. Dan ini semua tentera Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Datang seorang kafir. Namanya Nadhr bin Harith. Muhammad, kamu janji kiamat. Bila kiamatnya? Kamu kata nanti akan datang hari yang dijanjikan. Kata mereka. Kul in adri aqribum ma tu'adun. Am yaj'alu lahu rabbi amada. Datang Nadhr bin Harith, ketua musyrikin Mekah. Wahai Muhammad, kamu sentiasa ancam kami dengan kiamat. Kamu kata kami akan masuk neraka, kekal di dalamnya kalau kami kafir sekian. Bila kiamat? Dengan mempelih, bila kiamat? Lalu Allah menyuruh Nabi SAW jawab. Kul, katakan pada mereka yang bertanya itu, wahai Muhammad. In adri, aku tak tahu. Aqribun, sama ada cepat yang dijanjikan oleh Allah, am yaj'alu lahu rabbi amada, atau Allah menempuhkan dia pada satu tempoh. Itu bukan ilmu aku tak tahu. Yang aku tahu, yang aku cuma diberitahu, kalau kamu derhaka pada Allah dan Rasul, tempatnya neraka. Dah bila neraka tu? Cepat atau lambat, itu ilmu Allah. Aku tidak tahu. Sebab kerja Nabi SAW menyampaikan. Maka bukan tugas Rasulullah untuk memberitahu benda yang Rasulullah tak boleh beritahu. Lepas tu datang ayat selepas itu. Alimul ghaib. Hanya yang mengetahui yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi. Dan Allah tidak akan memberitahu perkara yang gaib itu. Ahada, seorang pun. Tak ada seorang pun yang akan diberitahu bila kiamat. Tak ada seorang pun yang akan diberitahu tentang perkara-perkara gaib. Tak ada. Tak ada orang tahu tentang kaum Samud kalau tidak kena wahyu. Tak ada orang tahu pun tentang Zulkarnain, tentang sekian-sekian dengan sebenarnya kalau tidak kena wahyu. Ini semua perkara gaib. Dan seorang pun tahu tentang kiamat. Dan apa yang berlaku pada kiamat, perkara gaib. Mereka Allah Ta'ala yang tahu. Kata Allah yang gaib-gaib ini ilmu khas aku tak akan beritahu. Kemudian Allah menyebut pengecualiannya. Illa melainkan. Man yartada min rasul. Di kalangan rasul-rasul yang terpilih. Sebahagian rasul-rasul yang terpilih itu, Allah Ta'ala beritahu dia sebahagian perkara gaib seperti azab kubur. Apa yang akan berlaku bila seorang anak Adam letak dalam kubur. Malaikat apa yang datang, soalan apa yang ditanya. Bagaimana keadaan kubur selepas itu. Nabi SAW tak pernah masuk kubur, Nabi tak tahu. Tapi Allah beritahu. Ini yang disebut illa man irtada min rasul. Melainkan aku beritahu perkara gaib ini di kalangan rasul yang aku pilih. Tentang Dajjal. Dajjal ni perkara gaib kita tak tahu. Tak ada seorang pun ahli sejarah boleh membongkarkan kisah Dajjal sebenar. Ia perkara gaib. Duduk kat mana, lahir kat mana, umur berapa. Maka Rasul SAW beritahu. Semua Nabi-Nabi yang diutuskan beritahu tentang bahaya Dajjal. Tapi tidak ada yang diberitahu sedetailnya melainkan kepada Nabi SAW. Pada Nabi-Nabi lain diberitahu tentang Dajjal yang mengaku Tuhan di akhir zaman. Tapi mereka tidak diberitahu detail. Datang Nabi SAW, Rasulullah diberitahu secara detail. Dajjal macam mana. Sifat dia macam mana. Orangnya macam mana. Dia ni daripada jin ke, manusia ke, makhluk lain ke, planet lain ke. Rasulullah beritahu dengan jelas. Supaya kita tidak terkeliru. Kerana Dajjal ini bukanlah makhluk yang dilahirkan. Yang makhluk yang dah ada. Dia tak timbullah anak Dajjal suruh lahir. Lahir dah Dajjal, mata satu. Melainkan kebodohan kalau tak tahu. Meneka perkara yang dia tak tahu.
Oh dah ada ni orang Dajjal sekian-sekian muka dia. Kan Rasul dah beritahu sifat dia, di mana dia berada. Daripada keturunan mana dia. Demikian juga Ya'juj Ma'juj. Tak macam cerita-cerita orang teka-teka. Oh Ya'juj Ma'juj sebenarnya kisahnya bermula bila Adam AS diturunkan ke bumi. Ini cerita khurafat ni. Kita turun ke bumi. Maka dia mencari Hawa, dia tak jumpa. Dia pergi ke Padang Arafah. Dia Padang Arafah, sebelum jumpa Padang Arafah. Maka dia pun tertidur kat Mina. Dah lama tak jumpa Hawa, bermimpi bersama dengan Hawa dan mimpi. Maka keluar air mani. Maka air mani itu tumpah ke atas tanah, tanah tu pun mengandung keluar Ya'juj Ma'juj. Itu mesti cerita Ya'juj Ma'juj. Kata ini orang yang disebut tahkum, reka-reka cerita gaib. Walau Allah Ta'ala beritahu Ya'juj Ma'juj daripada mana? Spesifik mana? Dan Rasulullah beritahu Ya'juj Ma'juj itu apa dia? Zamannya bila? Bila Ya'juj Ma'juj akan keluar? Supaya manusia tak ada membohongi kita dalam hal gaib. Kerana benda ini benda gaib yang diizinkan oleh Allah pada sebahagian Rasulnya beritahu. Tak semua Rasul boleh tahu. Sama juga kita sebut Imam Mahdi. Ini perkara gaib Imam Mahdi. Ulama' dah cerita Imam Mahdi dah 1000 tahun lebih. Bukan zaman kita je cerita Bab Mahdi ni. Ia perkara gaib, tak ada orang tahu. Maka Rasulullah di antara yang diberitahu. Nabi menyatakan namanya seperti namaku. Namanya seperti namaku. Namanya, nama ayah dia. Daripada keturunanku. Daripada anakku, Fatimah. Daripada keturunan Fatimah. Anakku, cucuku Hasan. Al-Hasani. Sifatnya begini-begini. Bila dia muncul, ketika bumi dipenuhi dengan kezaliman. Bila bumi dipenuhi kezaliman dan tidak ada orang Islam yang boleh menyelamatkan kezaliman tadi. Tidak pemimpinnya, tidak juga bawahannya. Maka lahirlah Mahdi. Disebut zamannya bila. Maka ini perkara gaib. Dan banyak lagi hal gaib-gaib yang lain supaya kita tak dengar cakap orang lain melainkan cakap Nabi SAW. Dan apa yang Allah wahyukan termasuk kita bicarakan tentang jin. Jin tuan-tuan jangan kita dengar penipu lara. Tuan-tuan dengar penipu lara, jin ni macam-macam. Akhirnya kita dapat satu versi jin yang berbeza. Daripada apa yang sebenarnya patut kita tahu. Lalu, dek manusia cerita lebih jin, lalu mereka menganggap jin lebih kuat pada manusia. Padahal tidak. Orang setengahnya menganggap jin lebih lawa pada manusia. Tak ada. Jin lawa ustaz, ambil paku, lawa, paku, lawa. Silap paku uduh, tarik balik paku. Uduh punya. Kawan kita duk cerita ada nama jin Pontianak. Ni versi orang Melayu lah. Tak ada dalam hadis Nabi. Oh ni Pontianak, cara nak apa ni, tangani macam mana? Ambil paku. Tengah dia menjerit melilau macam tu, paku kat leher dia. Yang kat lain, kat leher. Paku kat dahi mati. Kat leher. Dia pun bertukar je perempuan lawa. Kalau tukar perempuan lawa. Kalau tukar perempuan tua nak ambil. Cabut balik paku tu. Cari lain pula. Ini khurafat. Kita khurafat. Orang kita percaya. Seronok akhir buat filem Pontianak. Kita pun tengok box office. Pecah panggung, pecah punggung ini. Duk tengok cerita tu berjam-jam. Habis duit kita. Pihak tahayul-mahayul yang direka. Kan itu kita perlu kembali kepada perkara gaib ini Allah dan Rasulnya tahu. Allah tahu secara mutlak dan diberitahu kepada Rasul sebahagiannya. Betul Rasulullah SAW dalam bab tertentu ada Nabi tak tahu langsung kiamat bila, tak tahu. Tanda tahu. Bila, tak tahu. Lihat kejujuran dan amanah. Tapi orang yang saya katakan suka cerita benda-benda yang tak tahu ni dengan cara meneka, meramal, akhir kita kena tipu hidup-hidup. Kita ditipu oleh mereka. Hanya mereka nak tahu mereka lebih hebat pada orang lain, kena tahu masa depan ni. Kami tahu ini akan berlaku, ini akan berlaku. Ini semua tukar nama yang dilarang dalam Islam. Illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Setiap berita gaib yang disampaikan pada Rasul ini, Allah pelihara dengan malaikat-malaikat yang mengawal berita ini. Sehingga sampai pada Rasul, tanpa boleh dicuri oleh jin. Kita dah cerita kerja jin, curi rahsia. Jin curi berita langit. Maka bila turun satu berita tentang gaib, apa yang akan berlaku? Untuk disampaikan pada Rasul, jin kerjanya mencuri. Maka berita ini dibawa oleh malaikat-malaikat yang mengawalnya kiri dan kanan, depan dan belakang. Macam kita tengoklah macam apa ni cerita resepi satu jenis ayam goreng kat Malaysia. Dia nak pindah buku resepi dia gunakan berapa ratus orang polis kontrol. Takut buku resepi itu pecah. Maksudnya takut orang tahu. Kontrol ni kontainer sekian-sekian. Buku resepi je. Tapi itulah rahsia dia untung banyak. Maka dijaga. Ini kan pula rahsia akhir zaman. Kalau setakat resepi macam tu dia kontrol. Kita pun kalau tahu satu resepi orang tanya nak beritahu, diam. Memang disimpan.
Kita pun bimbang takut silap-silap mengigau orang tahu. Sebut resepi kita. Simpan ilmu. Maka ini kan pula berita dari langit, datang malaikat kawal rahsia ini. Sehingga tak akan sampai mereka pada Nabi. Tanpa dibocorkan, tanpa pecah kepada yang lain. Liya'lam, untuk mereka mengetahui. Liya'laman an qad ablagu risalati rabbihim. Bahawa benar-benar Rasul menyampaikan risalah daripada Tuhannya. Wa ahata bima ladaihim. Wa ahsa kulla syai'in adada. Kerana Allah yang berkuasa atas tiap sesuatu. Dan Allah Ta'ala lah yang mengetahui akan tiap sesuatu. Bukan fulan bin fulan tahu. Yang Allah beritahu pada Rasul pada perkara yang Allah izinkan. Tidak semua diberitahu. Sebab itu pada Nabi SAW banyak benda mereka kata wallahu a'lam, kami tak tahu. Allah tahu. Pada perkara-perkara yang diizinkan beritahu, mereka akan beritahu sekadar yang Allah izinkan mereka beritahu. Mereka dengan sifat amanah tak akan beritahu, tak akan tokok tambah sebagaimana jin yang tidak amanah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.